Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih panjangkan lagi umur kita, alhamdulillah. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita, alhamdulillah. Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita, alhamdulillah. Hingga sama-sama dapat kita teruskan ibadah puasa pada hari yang kedua ini, dan sama-sama dapat kita luangkan sedikit masa berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, menjadi kewajipan kepada kita untuk sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutamanya nikmat-nikmat yang besar, nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa ni ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepada Allah kerana kita dapat melaksanakannya, kerana Allah bagi kemampuan kepada kita untuk melaksanakannya. Alhamdulillah, alhamdulillah, binikmatihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah kerana dengan nikmatnya sempurnalah amalan-amalan yang saleh. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sambung lagi kelas tajwid praktikal kita untuk hari yang kedua, insya-Allah. Hari ini kita tukar sikit waktu daripada pukul 5 petang kepada pukul 12 tengah hari. Walaupun masih juga ada urusan yang lain, ada program-program yang lain pada 12 tengah hari ini, tapi rasanya untuk hari Sabtu dan Ahad lebih sesuai lah tengah hari berbanding dengan pukul 5 petang. Sebab semalam pun masya-Allah kan, semoga Allah Subhanahu wa taala berkati semua yang menonton, semua yang mendengar, sambil masak pun sempat juga. Tak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Bila kita menuntut ilmu tu, sekiranya kita ada urusan yang lain, tak ada masalah untuk kita melakukan perkara-perkara yang lain, tak ada masalah. Tak semestinya kena menghadap je kan, menghadap muka Ustaz Hafiz ni tak perlu, tak semestinya. Tapi kalau dapat luangkan masa, itu lebih baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau ada cadangan masa yang lebih sesuai kan, mungkin saya akan bincang dengan Abang Jeb. Barakallahu fiq, jazakallahu khairan kathirah. Terima kasih kepada Abang Jeb yang setiasa hari-hari membantu saya untuk buat proses rakaman ini. Nanti kita bincang dengan dia. Kalau misal kata kita buat sejurus selepas solat asar, mungkin awal sikit lah, dan kita cuba buat kelas ringkas saja dalam kira-kira setengah jam. Maksudnya pukul 5.30 mungkin dah habis, 5.20, 5.30 dah habis. Jadi mungkin yang tu kita akan ubahlah, insya-Allah. Lepas tu dah boleh struggle nak masak-masak dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya nak kongsikan sedikit sajalah, nak kongsikan sedikit. Pertama, saya nak mula masuk kepada tajwid, sebab nama kelas kita pun kelas tajwid Al-Quran. Jadi apa yang dimaksudkan dengan tajwid? Tak boleh ke kalau kita nak baca Quran tapi kita tak belajar tajwid? Jadi kat situ ada beberapa hukum lah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi hari ini saya mulakan sedikit mukaddimah tentang ilmu tajwid, tentang takrifan dia, sedikit huraian tentangnya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, barulah kita akan sambung tentang bab nun al-wiqayah. Semalam saya dah share dalam grup-grup saya. Kalau yang nak, nanti bagi tahulah kat dalam tu, saya nak nota tu. Cuma yang saya dah bagi tu, saya ada upgradekan pula. Yang ni saya akan share sekali lagi untuk hari ni. Maksudnya saya ada tuliskan kalimah yang ada iltiqa as-sakinain, kemudian saya tambahkan pula cara bacaannya macam mana. Jadi kat situ yang saya tambah tu akan adalah nun kecil yang berbaris bawah. Nun kecil yang berbaris bawah.
Dan ada soalan juga semalam kan, kata kenapa nun tu tak ditulis. Itu juga saya akan kupas. Jadi kalau nak tahu kena dengar sampai habis insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kat sini saya ada slide ya, menguasai ilmu tajwid. Menguasai ilmu tajwid. Baik. Apa maksud tajwid? Ya, tajwid bermaksud memperelokkan bacaan, tahsin, elok, membaikkan bacaan kita apabila kita membaca Al-Quran dengan menunaikan hak bagi setiap huruf. Setiap huruf tu dia ada hak dia. Ya, ada cara sebutan dia yang tersendiri. Dua perkara yang melibatkan hak huruf ni. Yang pertama adalah makhraj, ya, yang kedua adalah sifat. Makhraj ni apa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Makhraj, kalau orang kata makhraj huruf kan, sebenarnya nanti kita akan ada topik untuk makhraj huruf, tapi hari ini saya bagi tahu secara umum sajalah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Satu-satu huruf tu bila kita nak sempurnakan hak dia, kita nak tunaikan hak dia adalah dengan kita mengeluarkan huruf itu daripada makhrajnya. Jadi makhraj bermaksud tempat keluar huruf. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila kita masuk pada topik makhraj huruf baru kita akan cerita secara detail, secara terperinci. Tapi yang saya nak kongsikan ni ringkas saja, mudah saja tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kalau kita belajar bab makharijul huruf, bab makhraj huruf, dia ada 5 makhraj, 5 tempat keluar suara. Tempat keluar bunyi huruf tu ada 5. Tapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ya, kadang-kadang ada orang dia, Allah, walaupun 5 ustaz susah juga, 5 pun saya tak boleh nak ingat juga. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, untuk keluarkan bunyi huruf-huruf, ya, dia memerlukan kepada 3 makhraj saja. Dan makhraj tu kita boleh nampak, kita boleh nampak secara zahirnya, boleh tunjukkanlah ya. 3. Ya, apa dia tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Pertama ni, ya, syafatain, bibir kita ni, dia mengeluarkan 4 huruf, ya. Apakah huruf-huruf tu? Saya nak bagi contoh yang simple saja. Keluarkan yang bibir kita ni, 2 bibir kita ni mengeluarkan 4 huruf, iaitu mim. Kan kita bila nak sebut mim tu kan, kena perlu adalah 2 bibir tu, ma, mi, mu. Mim, kemudian ba, ba, bi, bu. Kemudian ada fa, tapi ada gigi atas kan dengan bibir bawah. Fa, fi, fu, fa. Kan fa, kita perlukan bibir lah. Kemudian yang terakhir adalah waw, wa, wi, wu. Jadi dia memerlukan pergerakan 2 bibir lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, contoh kesilapan bila sebut fa, gigi atas dengan bibir bawah, fa, fi, fu. Contoh kesilapan orang yang tidak menunaikan hak, huruf itu, dia tidak mengeluarkan dengan makhraj yang betul adalah, contoh dia sebut huruf fa tapi sebut pa, pi, pu. Palama, contoh jadi bila gunakan 2 bibir dia salah lah. Ada fa, ya, gigi atas dengan bibir bawah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu maksudnya kita kena sempurnakan hak huruf dengan memastikan makhraj, cara sebutan tu betul. Itu yang pertama, syafatain, 2 bibir kita. Yang kedua adalah lisan. Lisan ni lidah kita. Lidah kita mengeluarkan banyak huruf. Saya skip yang tu dulu. Kemudian yang ketiga adalah halqi kita. Halqi ataupun halqum kita, dia mengeluarkan 6 huruf. Ada pangkal halqi, ada tengah halqi, ada hujung halqi. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, untuk yang ni kalau tak catat pun tak apa, sebab yang ni just penjelasan umum saja, ya, supaya kita tahu bahawa bila kita nak baca satu-satu huruf, kita nak sebut satu-satu huruf tu ada makhraj-makhrajnya yang tertentu. Daripada pangkal halqi kita ada 2 huruf, hamzah dan ha bulat, ha simpul. A, I, U, ha, hi, hu. Dia keluar daripada makhraj yang sama. Okey. Kemudian di tengah ada 2 huruf lain, iaitu huruf ain dan ha.
ha pedas ataupun ha besar tu lah, ha yang macam jim. Ataupun ya, kalau dalam cerita Piramli tu jim tak ada titik lah, dia macam jim tapi tak ada titik, itu ha. Ya, ain dan ha makhraj yang sama di tengah-tengah halqi ataupun halqum. Kemudian yang hujung ya mengeluarkan dua huruf. Hujung halqi dia mengeluarkan dua huruf, iaitu ghain dan kha. Gha, ri, ru, kha, khi, khu. Macam tu. Jadi selain daripada 4 huruf daripada dua bibir kita, syafatain, 6 huruf daripada halqi kita, selainnya ada keluar daripada lisan, seperti nun, ta, sa, sha, ka, qa, da, za, semua tu lah pada lidah. InsyaAllah nanti kita terangkan. Baik, jadi itu dah ada 3 huruf. 3 huruf tu dia dah merangkumi merangkumi semua huruf-huruf ya. Tapi ada lagi baki dua, iaitu al-khayshum, hidung kita ni, rongga dalam hidung kita ni namanya khayshum, dan satu lagi al-jauf. Jauf ni adalah rongga yang ada dalam mulut kita ni, rongga. Baik, jadi untuk khayshum ya, dia bukan untuk menyebut huruf ya, bukan dia mengeluarkan bunyi huruf, tapi dia mengeluarkan suara, bunyi apa? Bunyi gunnah, bunyi dengung, jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dan bila kita sebutkan dengung ni, dia melibatkan 2 huruf lah secara asasnya, iaitu mim dan nun. Mim dan nun. Okey, jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila mana kita sebut mim dan nun, dia akan melibatkan khayshum kita. Kalau kita tutup hidung kita, walaupun bukan kita nak cerita wajibul gunnah, ikhfa hakiki, idrama al-gunnah, belum cerita yang tu lagi, pun kita tidak dapat sempurnakan bunyi huruf mim dan nun itu ya, walaupun baris atas ataupun baris bawah. Nanti kita terangkan kejap lagi. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, khayshum ini peranan dia adalah untuk menghasilkan suara gunnah, untuk menghasilkan sifat gunnah, sifat dengung. Gunnah tu maksudnya dengung. Okey, jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, contohlah bila kita sebut mama. Okey, jelaskan mama. Tapi bila kita tutup hidung, cuba tuan-tuan dan puan dirahmati Allah buat praktis sendiri. Jangan risau, tak ada siapa-siapa tengok pun. Kan? Kita cuba tutup hidung. Tutup hidung rapat-rapat, sebab kita sebut mama. Dia sekali lagi mama. Cuba sebut nana. Okey. Jadi suara dia kalau tanpa khayshum ya, rongga hidung kita tertutup, dia tak dapat keluarkan bunyi huruf mim dan nun yang sempurna. Apatah lagi kalau kita membaca wajibul gunnah. Contohnya, saya nak tuan-tuan dan puan dirahmati Allah yang praktis dulu. Tadi kan dah sebut mama dengan nana kan. Sekarang ni cuba tutup hidung dan baca inna. Cuba. Okey, dah cuba ke? Tak apa, saya cuba. Okey, bila kita sebut inna, dia tak boleh nak keluar lagi dah. Dia tak boleh inna, dia tak boleh keluar. Sebab apa? Dia tertutup. Khayshum itu tertutup. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kesimpulan dia, kita perlukan khayshum, rongga hidung kita ni, untuk menghasilkan bunyi gunnah. Okay, baik. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir adalah jauf. Ya, jauf ni adalah rongga yang mana ia mengeluarkan suara mad, suara panjang. Panjang lah. Kalau macam kita yang panjang tu, itulah namanya al-jauf. Contoh kalau kita azanan, hayya 'alas salah, yang panjang tu, itulah daripada al-jauf ya. Baik ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, 3 makhraj ya. Bila kita nak sempurnakan, yang bila kita katakan kita nak menunaikan hak bagi setiap huruf tu dengan sempurna, maka kita kena memastikan bahawa setiap huruf yang kita lafazkan itu keluar daripada makhraj yang betul. Kemudian iaitu 3 makhraj, iaitu
syafatain, dua bibir kita. Kemudian ada halqi, ya, ada halqum kita. Kemudian ada lisan, ya. Dan satu lagi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, antara perkara yang kita nak bezakan adalah terutamanya huruf-huruf seperti zal dan za. Za, zal, za, zi, zu, dan zai, za, zi, zu. Cara sebutan dia berbeza, ya. Kalau zal, dia mengeluarkan sedikit daripada hujung lidah dan dia kena pada gigi atas. Za. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, jadi itu yang kita akan belajar dalam makhraj huruf dengan lebih terperinci insya-Allah. Jadi itu yang pertama. Manakala yang kedua adalah sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf ni pula tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, perlu disempurnakan. Sifat-sifat huruf ni, contoh, saya bagi contoh yang paling mudah, iaitu sifat qalqalah. Ya, qalqalah. Ya, bila kita baca huruf tu, dia adalah huruf qalqalah, iaitu 5 huruf: ba, jim, dal, qaf, ta. Huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf qaf, huruf ta, ya. Kalau dekat sekolah kadang-kadang dia orang rumuskan jadi baju Dakota, baju Dakota. Sebab ingatlah baju da tu dal, kota, qaf dengan ta. Baik. Jadi bila mana kita sempurnakan huruf-huruf qalqalah ini, bila kita mati pada huruf yang mati, jadi dia kena bunyikan lantunan, ya. Contohnya qul huwallahu ahad. Tu qalqalah lah, lantunan. Jadi kalau kita baca qul huwallahu ahad, kita stop macam tu tanpa ada qalqalah, jadi kita tak sempurnakan sifat dia, kita tak sempurnakan. Mungkin makhraj kita dah betul, tapi kita tak sempurnakan lagi sifatnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, itulah dua perkara yang kita kena belajar bila mana kita nak menyempurnakan, memperelokkan bacaan Al-Quran kita. Jadi satu ilmu yang membetulkan bacaan kita namanya ilmu tajwid. Jadi kalau kita belajar ilmu tajwid, kita bolehlah baca dengan lebih betul insya-Allah, dengan lebih tepat. Baik. Cara menunaikan hak huruf ada dua, iaitu pertama, mengeluarkan setiap huruf daripada makhrajnya dengan tepat. Ya, macam kita katakan tadi. Yang kedua, menepati sifat-sifat yang terkandung pada huruf-huruf tersebut ketika menyebutnya. Jadi bila mana kita sebut, kita kena pastikan sifat itu datang sekali, sama-sama dibaca insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walau bagaimanapun tajwid, bila kita memperelokkan bacaan kita, bukanlah dinilai dari sudut makhraj dan sifat hurufnya saja, namun daripada setiap aspek dalam ilmu tajwid, ya. Ilmu tajwid ni banyak juga bab-babnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Cuma ada bab yang lebih praktikal, macam yang saya sebutkanlah, kelas tajwid Al-Quran praktikal, maksudnya yang memang kita apply. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, boleh saya katakan ada juga bab dalam ilmu tajwid, ya, yang kita belajar tapi kita susah nak apply. Bukan tak boleh apply, tapi kita susah nak apply. Contoh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah adalah bab waqaf dan ibtida. Bab waqaf dan ibtida. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dalam bab waqaf tu nanti kita akan belajar tentang waqaf kafi, waqaf hasan, waqaf tam dan waqaf qabih. Dia ada beberapa jenis waqaf, ya. Waqaf tam, waqaf kafi, waqaf hasan dan waqaf qabih. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tetapi daripada segi praktikal kita susah nak tentukan. Ini saya bagi tahu secara umum saja. Sebab bila nak menentukan waqaf kafi, waqaf tam, waqaf hasan, waqaf qabih, kita perlu tahu daripada sudut makna. Daripada sudut makna baru kita boleh tentukan, okey, daripada sudut mana ini adalah waqaf tam, ini adalah waqaf hasan, ini adalah waqaf kafi. Contoh, kita kena tahu daripada sudut makna dulu, baru kita boleh tentukan. Tetapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, secara praktikalnya
boleh dikatakan memadai, kita wakaf pada ra'sul ayah, pada kepala ayat yang ada nombor tu kan, ada kerawang macam ni pasal ada nombor 1, ada nombor 2, ada nombor 3. Memadai kita wakaf di situ, ya, kita berhentikan bacaan kita di situ. Yang kedua, ada alamatul waqf, ada tanda-tanda wakaf seperti mim kecil yang ekornya ke tepi tu wakaf lazim, mesti berhenti di situ. Ada yang dikatakan wakaf qila, ya, wakaf aula, ya, qif aula, ya, ataupun qala, ya, yang ada qaf, lam dan hamzah wasal yang minta maaf, bukan alif maksurah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu ada yang panggil waqaf qili, ada panggil waqaf qila, ada panggil waqaf qala. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, jadi itu menunjukkan bahawa wakaf lebih baik. Kalau nak sambung boleh saja, boleh teruskan. Tetapi kalau wakaf lebih baik. Jadi kita yang praktikalnya lebih kepada alamatul waqaf berbanding kepada jenis-jenis wakaf yang kita belajar daripada kitab-kitab tajwid, ya. Tapi dalam kitab tajwid pun bagi tahu juga alamatul waqaf tu. Tapi bila secara praktikal, bila kita baca Al-Quran, ya, kalau ada tuan-tuan guru, ustaz-ustaz yang alim tentang wakaf ibtidak, boleh tegur saya kalau saya salah. Tetapi secara praktikalnya, kita tak perhatikan, yang ni wakaf tam ni, ini wakaf tam kena berhenti kat sini. Tak, kita lebih tengok kepada alamatul waqaf, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tapi wakaf tu kena belajar juga supaya orang kata ini wakaf tam ni. Wakaf tam tu apa? Kita kena belajar juga tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tetapi maksud saya daripada segi practical apply. Jadi kalau contohlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya, dia sangat suka bagi orang yang tidak mempunyai basic ataupun tak tahu makna daripada Al-Quran terjemahan untuk menentukan. Itu bukan part kita lah untuk tentukan ini wakaf tam ustaz, yang ni saya rasa wakaf kafi ustaz. Itu bukan kita rasa-rasa. Sebab apa? Sebab memang para ulama telah menentukan, para ulama dah melihat dah perkara-perkara tu, ya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dah panjang pula saya huraikan, cuma nak bagi tahu bahawa itu adalah perkara-perkara yang banyak yang dibincangkan di dalam ilmu tajwid. Tetapi ada juga part yang kita kurang apply, bukan tak apply tapi kita kurang apply. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antara yang paling penting, paling ketara selain daripada makhraj dan sifat huruf, bab mad, hukum nun mati dan tanwin, hukum mim mati, hukum wakaf dan ibtidak dan sebagainya turut menjadi penilaian dan perhatian, ya. Wakaf dan ibtidak yang saya maksudkan dekat sini adalah wakaf berdasarkan kepada alamatul waqf. Contohnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau dalam surah Yasin, contohnya dalam surah Yasin, pada muka surat yang terakhirlah dalam mushaf, dia ada satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala yahzunka qawluhum. Dekat qawluhum dia ada mim kecil ekornya ke tepi, itu tanda waqaf lazim. Tapi sambungan dia tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kita kata ni pendek sangat ni. Tak apa, saya dengan nafas saya boleh baca, fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kan cukup nafas saya ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kat situ yang kita nak tekankan. Kat situ ada tanda waqaf lazim, maka berhentikanlah bacaan di situ. Macam tu, itu maksud saya yang kita kena tahu. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itu yang insya-Allah kita akan bincangkan secara praktikal. Dan ibtidak pula yang saya akan tekankan insya-Allah adalah ibtidak memulakan bacaan pada hamzah wasal. Ya, hamzah wasal, ya. Sebab kadang-kadang bila kita start alamak nak baca islauhal ke, aslauhal ke, uslauhal ke, kita nak baca
baris apa hamzah wasal ni, sebab tak ada baris, tak tahu kan. Jadi itulah yang daripada ibtidak kita kena tahu macam mana nak memulakan bacaan itu yang maksudnya praktikal lah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan bila kita belajar ilmu tajwid kita boleh improve. Bukan bacaan kita tak bagus kita dah pandai baca kan, tapi kita boleh improve, kita boleh pertingkatkan cara bacaan kita, insya-Allah. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan kita akan cuba khatamkan Al-Quran, kita akan baca keseluruhan Al-Quran daripada suratul Fatihah sampai suratul Nas. Jadi pastikan bila terjumpa ni, macam ni rupanya bacaannya, yang ni jumpa yang ni, macam ni rupanya bacaannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sedikit mukaddimah saya tentang ilmu tajwid. Mudah-mudahan semua faham kenapa kita belajar ilmu tajwid. Pertama, supaya kita boleh improve bacaan kita, insya-Allah. Yang kedua, supaya kita dapat elakkan daripada kesalahan yang selama kita baca macam tu rupanya salah, kita dapat betulkan. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, adalah supaya kita boleh pastikan apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang kita baca jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Dan yang keempat yang saya nak tambah adalah, kenapa kita belajar, kenapa saya kena belajar dengan ustaz lagi walaupun saya dah dulu-dulu dah belajar. Sebab tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ilmu tajwid ni dia mempunyai banyak istilah-istilah dan dia kalau kita dah lama tak belajar, kita akan lupa. Jadi sebab itulah saya share saja kita belajar, kita sebut lagi. Ustaz dah berapa banyak wajibul gunnah dah kita jumpa, ustaz sebut lagi wajibul gunnah, sebut lagi. Kenapa? Supaya kita boleh praktis, kita ulang-ulang banyak kali supaya kita boleh ingat. Itulah tujuannya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Baik, jadi kalau ada soalan-soalan kan, contohnya ada di antara kita dah yang mula baca juzuk yang kedua, tiba-tiba terjumpa satu kalimah tak tahu nak baca macam mana, boleh tanya, insya-Allah. Boleh PM saya, boleh tanya dalam mana-mana je. Insya-Allah saya cuba bacalah. Saya cuba baca, insya-Allah. Kalau saya terjumpa, saya akan baca dan saya akan cuba jawab, insya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, hari ni kita akan sambung balik. Ni nota yang baru. Saya percaya yang dalam grup-grup saya dah dapatlah nota-nota ni. Cuma tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ni nota yang telah di-upgradekan satu kolom. Ada satu kolom, iaitu kalau boleh tengok kat dalam skrin ni, saya dah tambahkan cara bacaan. Yang semalam tu setakat kalimah saja, tapi hari yang ini saya ada tambahkan cara baca. Yang ni pun saya akan share juga hari ini, insya-Allah. Saya akan share juga hari ini. Kalau yang menonton ni bukan dalam grup saya, insya-Allah saya cuba bagi link. Yang boleh join grup tu, kemudian boleh dapatkan nota ni. Ada dua nota, satu tajuk iltiqa as-sakin, ini yang orang panggil, orang sebut nun al-wiqayah. Yang kedua adalah saya akan sharekan juga ni adab-adab membaca Al-Quran yang semalam kita belajar. Adab-adab ni lah, supaya kalau ada yang tak sempat nak catat kan, adalah nota ni. Dan nota ni boleh saja untuk di sharekan. Sharekanlah pada siapa-siapa pun. Mudah-mudahan kita boleh dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sebab yang seronoknya bila kita share ilmu adalah kita tak tahu siapa yang manfaatkannya. Bahkan kita tak tahu generasi mana yang manfaatkannya. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, walaupun dia telah meninggal dunia lebih daripada 600 tahun, tapi nama dia masih disebut-sebutkan sehingga hari ini. Kitabnya masih dimanfaatkan lagi dan dia masih mendapat pahala daripada apa yang kita belajar. Bayangkanlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Seronoknya bila kita share ilmu, kita tak tahu siapa yang dapat manfaatnya, tapi yang penting kita mendapat sahamnya. Macam itulah saya juga berharap kepada Allah agar ilmu yang Allah bagi ni kita boleh share. Ilmu ni kita kena share. Dan saya suka sekali lah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau saya imbas kembali lah, macam saya sendiri, saya tak kaitkan dengan ilmu orang lain lah. Sebab kalau macam saya, bila saya perhatikan kepada guru-guru saya yang mengajar kan, bila saya talaqi Al-Quran kan, mereka tu tak ambil bayaran tuan-tuan dan puan dirahmati Allah kan. Mereka, maksudnya masa saya belajar tu, saya belajar secara percuma.
Jadi saya suka juga share ilmu pun secara percuma. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tuan-tuan saya harap macam tu. Kalau dengar ni kan, yang dengar ni kan percuma kan. Jadi kalau kita dapat ilmu secara percuma, maka kita pun share secara percuma. Macam tu lah. Tapi kalau misal kata melibatkan orang lain, let's say macam saya buka satu kelas, kemudian saya upah guru-guru kan, yang tu mungkinlah kena charge sebab saya nak kena bagi bayaran itu kepada guru-guru. Tetapi tak ada masalah untuk guru-guru mengambil bayaran dan sebagainya. Itu maksud saya macam ni lah, yang jenis-jenis online, jenis yang kita bagi PDF percuma, yang tu sebar-sebarkan sajalah ya, insya-Allah ya. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk yang tentang bayaran tu saya skip dulu sebab panjang huraiannya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran pun dah sebut, dan pun dia dah huraikan tentang keharusan, harus untuk mengambil upah, mengambil bayaran untuk mengajar ya, untuk mengajar Al-Quran, kerana melibatkan banyak benda. Kadang-kadang ada orang yang buka kelas, dia bayar sewa elektrik, dia bayar guru, so itu semua perlukan kepada bayaran ya. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang berbayar tu adalah kenapa berbayar, dan ia harus ya, ia adalah harus ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita nak sambung topik semalam, tersasul je hari ni ya. Iltiqa as-sakinain, hukum iltiqa as-sakinain, pertembungan dua yang mati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ni orang yang baca juzuk yang kedua, dia akan bertembunglah, dia akan jumpa dengan surah Al-Baqarah ayat yang ke-180 ya. Cuba saya tengok sekejap. Ni yang pertama ke? Yang sini. Okey. Jadi muka surat 27. Ini juzuk yang kedua surah Al-Baqarah ayat 180. Saya bacakan sikit ataupun saya cuba besarkan kat sini ya. Ayat 180 saya akan baca dari sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Jadi kalau ada yang dah baca ni, pastikan yang kita sebut memang in taraka khairanil wasiyatu. Orang tanya, ustaz, ya, tak ada pula nun kecil. Kenapa ustaz pandai-pandai baca? Contoh gitulah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kenapa baca khairanil wasiyatu? Jadi itulah topik kita, iaitu nun al-wiqayah, ya, iltiqa as-sakinain. Jadi kalau orang yang tidak belajar macam kita lah, macam saya dulu-dulu pun masa tak tahu, masa kecil-kecil tak tahu dulu kan, kita pun tak tahu. Jadi kita, orang yang salah baca, sama ada dia akan baca khairan, bila dah ran, dah mati kat sini ran, dia tak tahu macam mana nak sambungkan al ni, dia terus baca khairan wasiyatu. Okey, apa implikasi dia? Implikasi dia telah menghilangkan satu huruf daripada Al-Quran. Ya. Dia telah, lam tu telah diabaikan, sedangkan lam tu wujud pada penulisan, wujud pada tulisan dan wujud pada bacaan, tapi dia telah meminggirkan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, maka dia telah tertinggal lah, bukan dia sengaja, tapi maksudnya dia telah hilangkan bacaan ya. Kalau orang tak baca intaraka khairan, dia kata khairan macam mana masuk kat lam ni mati. Jadi dia pun baca khairal wasiyatu. Jadi dia telah ditinggalkan. Kalau baca khairal, baris satu saja. Ni ada baris dua, dia telah menghilangkan satu baris pula. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, khairan pun salah, khairal pun salah. Tapi kita faham, ada yang tak tahu ya. Sebab tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, pengalaman saya mengajar, talaki lah, bila dengar orang-orang mengaji kan, kadang-kadang bila dia kat situ dia salah, kita kena tegur.
Bila sampai dekat tempat iltiqa as-sakinan, kita kena tegur. Jadi nak menunjukkan bahawa walaupun bertalaki, kadang-kadang boleh terlepas pandang juga. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, saya dah sediakan nota ni. Dia ada 33 ayat. Sampai hujung ni lah, sampai hujung ni ada 33 ayat. Last kali surah Al-Qiyamah. Tapi dalam ayat yang ke-17 ada dua tempat. Ada dua tempat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan 33 tempat ni tolonglah kalau misal kata kalau rajin, yang bagusnya yang saya suka share, kalau kita mengaji Al-Quran, yang bagusnya, yang afdalnya kita belajar dengan satu mushaf. Kita guna satu mushaf saja, satu saja. Yang baguslah. Kalau ada 2-3 mushaf pun tak ada masalah. Cuma kita yang kita nak tanda, kita letak nota tu kat mushaf kita. Jadi bila kita baca, kita dah tahu, oh kat sini kena baca begini, sini kena baca begini. Kita tandakan, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya dah senaraikan, boleh rujuk lah, boleh kalau yang rajin kan, buka muka surat 27, tandakan kat sini. Buka muka surat 151, kat sini. Macam tu lah, kita tandakan sendiri supaya bila mana kita baca, kita baca dengan betul. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sekadar ulang kaji sikit. Kalau yang tak dengar semalam kan, bila iltiqa as-sakinan berlaku, dia berlaku formula dia apabila tanwin tu baris dua di atas, baris dua di bawah dan baris dua di depan. Ni tiga baris ni ada contohnya dalam PDF ni, dalam kertas yang saya tunjukkan ni. Apabila tanwin berjumpa dengan hamzah wasal. Hamzah wasal tu adalah huruf alif yang ada topi, sad, yang atas dia ada sad, kepala sad, kecil saja kepala sad dia. Jadi kalau nak tengok dengan besar, saya akan tunjukkan macam ni. Okey. Yang ni khairan, baris dua di atas berjumpa dengan hamzah wasal. Ini hamzah wasal. Ataupun baris dua di bawah berjumpa dengan hamzah wasal. Ataupun baris dua di depan berjumpa dengan hamzah wasal. Itulah dia. Itulah dia, bila berlakunya tanwin berjumpa dengan hamzah wasal, maka berlakulah iltiqa as-sakinain. Tak apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, walaupun kita dah tahu, kita ulang banyak-banyak kali supaya kita boleh ingat, ya. Yang kedua, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, cara bacaannya bagaimana? Tanwin tersebut kan ada baris dua, dibaca dengan satu baris saja, jangan baca dengan baris dua. Ya, kalau khairan, jangan baca khairan lagi. Sebab ada orang masih kekalkan lagi dia khairan, kemudian dan ditambah huruf nun yang berbaris bawah. Jadi cara bacaan dia, saya besarkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Cara bacaan yang ni kan, khairan al. Okey, hamzah wasal. Okey. Cara bacaan yang sebenar adalah khaira, satu baris saja. Daripada dua baris tinggal satu baris saja. Kekalkan baris dia, jangan tukar yang ran ni, baris dua ni jadi baris bawah ke baris depan, jangan tukar-tukar. Dia kena baris yang asal. Oleh kerana kat sini khairan, baris dua di atas, ni pun baris satu di atas, baris satu baris di atas, khaira. Manakala ditambah pula nun yang berbaris bawah, khairanil wasiyatu. Jadi kadang-kadang ada orang yang kekalkan baris dua di atas, nun kecil itu memang ditambah, tapi baris dua tu masih dibaca lagi. Jadi dibaca khairanil. Salah. Dia kena tinggalkan satu baris saja. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalaulah kita nak tengok daripada segi formula lah kan, nak ingat kan, macam mana nak ingat, macam mana nak membayangkan, kadang-kadang kena guna imajinasi juga, ya. Ni kan ada baris dua di atas kan, jadi baris dua di atas ni seolah-olah bagikan, okay? Satu tu dikekalkan, kan ada baris dua ni, baris dua kan, satu tu dikekalkan baris atas, satu lagi berubah menjadi nun berbaris bawah, dan nun tu memang kena baris bawah. Nun tu tak boleh ditukar kepada baris atas ke baris depan, tak boleh. Nun yang ditambah itu mestilah berbaris bawah sahaja. Jadi saya tunjukkanlah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya nak besarkan.
Jadi semua nun yang saya tambah, cuba ni nun kecil ni, minta maaf. Nun ni semuanya ni. Semua ni, ini. Semuanya kekal baris yang bawah. Dia tak ada baris, nun tu tak ada baris atas, baris depan. Dia baris bawah saja. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila dah tandakan semua tempat, jadi kita kita akan mempelajari cara bacaannya. Jadi boleh nampak kot tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Jelas ke? Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, saya akan bacakan, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah boleh ikut ya. Saya mungkin tak dapatlah nak tunjukkan apa yang sebelah-sebelah ni sebab nanti makan ruang. Cuma saya nak ajar cara sebutan yang betul saja. So kadang-kadang kita dah kata dah tambah nun kecil. Tapi macam mana ustaz? Okey. Jadi kita akan belajar. Jadi boleh save video ni ke, boleh ingat ke, boleh catat ke ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, pertama kita akan baca khairanil wasiyah. Okey. Sekali lagi, khairanil wasiyah. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yauma idzinil haqq. Yauma idzinil haqq. Okey. Ketiga, daripada jami'an al, tak boleh. Jami'an alladhi, tak boleh. Jadi kita baca jami'anil ladhi. Jami'anil ladhi. Okey. Kemudian kalau nampak ni qauman Allah. Macam mana kita nak baca? Kita akan baca qaumanillahu. Qaumanillahu. Ya, qaumanillahu. Okey. Allah dibaca dengan nipis ya. Lafaz Allah di sini dibaca dengan nipis. Qaumanillahu. Okey. Kemudian mathalan al-qaum. Tak boleh baca mathalan al-qaum. Kita baca mathalanil qaum. Mathalanil qaum. Okey. Yang ni baris hadapan. Wa amwalun iq. Macam mana baca iq? Okey. Jadi cara bacaan dia adalah wa amwalun iqtaraftumuha. Wa amwalun iqtaraftumuha. Okey. Kemudian kat sini ada Uzairun ibnu. Okey. Jadi dibaca macam mana? Uzairun ibnu. Sekali lagi. Uzairun ibnu. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Nuhun ibnahu. Macam mana nak sambungkan dia? Nuhun ibnahu. Okey. Kemudian dekat sini ada karamadin ishtaddat. Karamadin, tapi tak ada baris bawah. Jadi macam mana kita nak baca? Karamadin ishtaddat. Karamadin ishtaddat. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada kalimah khabithatin ujtusat. Tapi tak ada baris hadapan. Okey. Jadi kalau kita nak wasal macam mana? Khabithatin ijtusat. Khabithatin ijtusat. Jadi tak baca tin. Tinij. Khabithatin ijtusat. Kemudian kalimah ni lutin al-mursalun. Lutin al-mursalun dibaca lutinil mursalun. Lutinil mursalun. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, yauma idzin as-salam. Macam mana nak baca? Kita baca yauma idzinis salam. Yauma idzinis salam. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebagaimana ni penting ya, saya ketepikan sikit kerana ini surah Al-Kahfi.
Surah Al-Kahfi ni selalu kita baca. Kita baca surah Al-Kahfi selalu setiap hari Jumaat ataupun malam Jumaat pada ayat ke-77 dan 88. Dalam satu surah ni ada dua tempat iltiqa as-sakinain. Sebenarnya banyak saja tempat kan. Ada yang satu surah tu 2-3 tempat tu biasa ya. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, pastikan pada ayat yang ke-77 kita membaca yang qaryatin istat'ama. Jangan kita baca qaryatis tat'ama ya. Jadi yang ni kita kena terangkan sebab ada juga pelajar-pelajar saya yang belajar hafal surah Al-Kahfi, kalau tak dengar audio ataupun tak talaki dulu, tak baca dulu macam cara bacaannya, dia akan baca qaryatis. Oh, salah tuan-tuan dan dirahmati Allah. Tis, dia bukan tis, dia tinis ya. Jadi kita baca kat sini tuan-tuan dan dirahmati Allah, qaryatinis tat'ama. Qaryatinis tat'ama. Okey. Kemudian tuan-tuan dan dirahmati Allah, tempat yang ke-8 ayat ke-88. Jazaa'al husna. Yang tak hafal ataupun yang tak tahu cara bacaan sebenar, bila diorang tak talaki, diorang tak dengar audio contohnya, turun nak hafal, mereka akan sebut jazaa'al husna. Cara bacaan dia adalah jaza'anil husna. Jaza'anil husna. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan dan dirahmati Allah, bi ghulamin ismuhu ya. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti saya akan terangkan ya. Kalaulah ada yang perasan daripada saya mula baca tadi, saya membariskan hamzah wasal berdasarkan kepada cara bacaan kalau kita ibtidak padanya. Ya, contohlah tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ni contoh kan. Kenapa saya sebut kat sinilah contoh kan. Kenapa saya sebut Uzairun ibnu. Kalau ikutkan kaedah, salah kan? Kaedah dia kalau hamzah wasal ni, saya cara yang bagi ringkas lah, orang kata tengok baris ketiga kan. Kalau baris ketiga, baris depan, dia kena jadi hamzah wasal ni baris depan lah kalau ibtidak, jadi ubnu kan. Tapi saya tak baca ubnu, saya baca Uzairun ibnu. Kenapa ibnu? Kerana kalimah ibnu, kalimah ismu di antara kalimah yang terkecuali. Dia ada pengecualian, dia tak ikut kaedah yang biasa. Kemudian kalau saya baca Lutin al-mursalun, kenapa tak baca, kalau tengok baris yang ketiga, baris depan kan, kenapa saya tak baca mursalun? Kerana tuan-tuan dan dirahmati Allah, kaedah dia mudah saja. Kalau huruf yang kedua tu huruf lam, maka hamzah wasal yang pertama ni dibaca al. Kalau kita ibtidak lah, kalau kita memulakan bacaan di situ. Jadi yang tu insya-Allah kita akan ceritakan dalam bab yang khusus insya-Allah esok kot ya. Insya-Allah esok kita ceritakan pula tentang bagaimana ibtidak memulakan bacaan pada hamzah wasal. Kita dah sampai mana tadi? Jaza'anil husna. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bi ghulaminismuhu. Kemudian adnillati, ada macam adnillati, salah. Bukan adnillati, dia ada tanwin di sini. Jadi cara bacaannya adalah adninillati. Adninillati. Baik. Okey, ini adalah dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-11. Muka surat 333. Okey. Dalam ayat yang sama ada dua tempat. Khairun itma'anna. Jadi dibaca khairun itma'anna. Khairun itma'anna. Kemudian ada fitnatun inqalaba. Macam mana? Kita baca fitnatun qalaba. Okey. Kemudian sawa'an al-akifu. Dibaca dengan sawa'anil akifu.
sawa'anil akifu. Ya, sawa'anil akifu. Okey. Kemudian rajulun iftara dibaca rajulun iftara. Rajulun iftara. Kemudian ifkun iftarahu dibaca ifkun iftarahu. Ifkun iftarahu. Ya. Jelas tuan-tuan abang dirahmati Allah. Yauma idzin al-haq dibaca yauma idzinil haqq. Yauma idzinil haqq. Kemudian tuan-tuan abang dirahmati Allah, Nuhin al-mursalin dibaca Nuhinil mursalin. Nuhinil mursalin. Kemudian Adun al-mursalin dibaca Adunil mursalin. Dibaca Adunil mursalin. Kemudian Lutin al-mursalin dibaca Lutinil mursalin. Lutinil mursalin. Kemudian bila sampai pada ba'din al-qaul disambung dibaca dengan ba'dinil qaul. Ba'dinil qaul. Kemudian bizinatin al-kawakib dibaca bizinatinil kawakib. Bizinatinil kawakib. Adnil allati dibaca adninil lati. Adninil lati. Okey. Kemudian tuan-tuan abang dirahmati Allah, syai'an ittakhadhaha. Syai'an tak boleh kan? Bila kita sambung kita akan baca syai'anittakhadhaha. Syai'anittakhadhaha. Baik. Kemudian adan al-ula dibaca adanil ula. Adanil ula. Okey, tuan-tuan abang dirahmati Allah, dekat sini saya baca dulu warahbaniyatan ibtada'uha. Okey, cuba tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah pula. Ya, cuba baca macam mana nak wasalkan dia. Ya, macam mana kita nak sambungkan dia. Okey. Okey, dah baca? Okey, kita cek betul ataupun tidak. Warahbaniyatan ibtada'uha. Warahbaniyatan ibtada'uha. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, itulah cara bacaannya, ya. Bagus, ya. Yang lain ni semua tuan-tuan abang dirahmati Allah baca. Tinggal lagi 3 saja. Okey, lahwan in faddu. Lahwan in faddu dibaca dengan bagaimana? 1 2 3. Okey, cara bacaan dia lahwanil faddu. Jadi jangan tuan-tuan abang dirahmati Allah terfokus sangat pada nun kecil ni sampai terlupa nak baca dengan ikhfa hakiki. Cara bacaan dia lahwanil faddu. Lahwanil faddu. Jangan kita tergesa-gesa sampai yang kita baca lahwanin faddu. Saya dah tambah dah nin, tapi terlupa nak dengungkan bacaan. Lahwanil faddu. Kemudian yauma idzin al-mustaqar dibaca bagaimana? Cuba tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah baca. 1 2 3. Okey, cuba sekali lagi. 1 2 3. Okey, cara bacaan dia adalah yauma idzinil mustaqar. Yauma idzinil mustaqar. Okey, bagus, ya. Dah pandai kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, yang terakhir. Boleh ke yang terakhir ni saya tunjukkan macam ni saja? Okey. Okey. Kalau tak disambungkan dibaca yauma idzin
al-masaq. Yauma idzin al-masaq. Okey, baik, kalau kita sambungkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, cuba baca secara wasal, secara bersambung. 1 2 3. Okey, sekali lagi. 1 2 3. Okey, cara bacaannya adalah yauma idzinil masaq. Yauma idzinil masaq. Okey, jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nampaknya itulah semua yang kita dah baca satu persatu tadi. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kena ada effort sikit. Tanda sikit tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tak susah kan. Ya, daripada Al-Quran tu boleh jadi kita tandakan kat sini ada nun kecil kan, tandakan, gariskan ke, ya. Tak susah sebab benda ni semua dah ada, tak payah kita nak cari. Sebenarnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya nak share, sebenarnya bukan ini saja tempat-tempatnya, dia ada lagi. Tapi apa? Tapi dia hanya berlaku kalau kita sambung di antara dua ayat. Maksudnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah ni, contohlah kalau dekat hujung ayat tu, kat berhenti ayat tu, dia ada baris dua, ada tanwin. Kemudian bila ibtidak sambung pula ada, ataupun waqaf kan. Kemudian ada pula diikuti ayat pertama tu ataupun pangkal ayat itu hamzah wasal. Dia boleh jadi juga iltiqa as-sakinan. Cuma yang diterangkan dekat sini adalah yang di tengah-tengah ayat saja. Yang kita tengah baca tu terjumpa dia. Jadi seolah-olah yang ni kita tak boleh elak. Ya, yang ni kita tak boleh elak. Kita kena baca juga. Kita tak akan waqaf di antara dua huruf ni. Kita tak ada wakaf kat sini dan kemudian kita ibtidak di sini, tak jadi. Kita semua tempat yang telah disebutkan, 34 tempat lah daripada 33 ayat ni, memang nak tak nak kita akan bertembung juga. Kita akan terpaksa baca juga. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebab tu kita kena tahu. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya berikan contoh lah, ya. Okey. Contoh dekat sini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'anil ladzi. Kita tak akan berhenti sebab tak ada tanda waqaf pun. Jadi saya nak bagi tahu 34 tempat ni yang saya dah senaraikan ni kan, dia nak tak nak kita akan bertembung juga. Kita kena baca juga. Jadi tujuan saya bagi tahu adalah, tujuan saya share, pertama nak menjawab persoalan daripada sahabat kita yang bertanya tentang iltiqa as-sakinain, pertembungan dua huruf yang mati ni, tentang nun al-wiqayah, dan satu lagi bagaimana cara bacaan kita dengan yang betul, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau yang dah mahir, alhamdulillah, syukur pada Allah kan, itu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang belum mahir lagi, maka tengok senarai ini, bila kita sampai pada juzuk-juzuk yang tertentu tu, maka kita pun akan tandakan, ya. Jadi contoh hari ini juzuk yang ke-20, juzuk yang kedua, kita akan bertembung insya-Allah. Jadi pastikan kita sebut dengan cara bacaan yang betul. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada semua yang menonton, ya. Semua yang meluangkan masa, mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu saja untuk hari ini. Esok insya-Allah kita akan sambung pada waktu yang sama insya-Allah. Pada waktu yang sama, jam 12 tengah hari lebih kurang macam tu, untuk bicarakan tentang hamzah wasal dan beberapa hukum tentang tajwid Al-Quran. Beberapa hukum tentang tajwid Al-Quran kita akan bicarakan. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa barakallahu fikum. Terima kasih pada semua yang menonton. Terima kasih pada Abang Jeff yang merakam hari ini. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.